Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'. Sidang pendengar Radio Aikim yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih lagi dalam ruangan Makarimul Akhlak, di mana saban minggu kita berbincang dan berbicara berkenaan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ada yang kita anjurkan laksanakannya, ada yang kita tegah larangnya berdasarkan kepada ajaran Islam nas-nas ilahi. Jadi pada malam yang mulia ini kita nak bincang berkenaan dua tajuk utama ataupun dua larangan utama. Larangan yang pertama ialah riba dan larangan yang kedua adalah zina. Sengaja digabungkan dua-dua ni berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Abu Ya'la dengan sanad yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza zahara ar-riba wa zina fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaban nar." Apabila tersebar perbuatan riba dan zina dalam sesuatu perkampungan, maka mereka telah mendedahkan diri mereka menerima seksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila zahir riba, zahir zina dalam sebuah kampung, maka ketika itu sebuah kampung ni termasuk sebuah daerah, sebuah negeri, sebuah tempat lah, maka akan mendedahkan diri mereka, maknanya layaklah mereka menerima azab api neraka Allah. Dua perkara ini kalau kita tengok tuan-tuan adalah perkara yang cukup serius. Riba dan zina. Riba ini berkenaan dengan harta. Zina ini berkenaan dengan maruah dan keturunan. Kenapa bila riba berleluasa dan juga bila zina berleluasa, maka mereka akan dikenakan azab neraka? Bahkan bukan sekadar di akhirat, di dunia lagi mereka dah kena. Kerana besarnya dosa kedua-dua ini amat jelas. Jadi Islam awal-awal lagi tak mahu sistem ribawi ini hidup. Dan dia berusaha untuk mengembangkan harta melalui jalan riba hendaklah ditutup, tapi dibuka melalui jalan perniagaan. Kerana itulah Islam mencela golongan Yahudi yang mengamalkan sistem riba, padahal mereka telah dilarang dalam perkara tersebut. Jadi banyaklah ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menyebut tentang hal tersebut. Antaranya firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun." Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan tinggallah sisa-sisa daripada riba jika sekiranya kamu benar-benar orang yang beriman. Kalau kamu tidak melakukannya, maka izinlah untuk berperang dengan Allah dan Rasulnya. Dan jika sekiranya kamu ingin bertaubat, maka bagi kamu mengambil harta modal kamu, sudah pasti kamu tidak zalim dan kamu tidak dizalimi. Jadi di sini dalam bab riba, mungkin orang akan tanya, kenapa Islam haram riba? Dan kan ini mungkin keuntungan banyak kita dapat. Kita boleh dapat untung, kita dapat senang, dapat 10%, 8%, 7% kita akan dapat. Al-Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya menyebut tentang hikmah
larangan penharaman riba ini. Saya akan sebut sebahagian daripadanya secara sepintas lalu untuk sama-sama kita hayati, kita fahami dengan sebaiknya. Antaranya, sesungguhnya riba itu sama dengan mengambil harta manusia tanpa ada gantinya. Sebab siapa yang menjual 1 dirham dengan 2 dirham, maka dia telah memperolehi tambahan 1 dirham tanpa ada gantinya, iaitu barang dan sebagainya. Padahal harta manusia itu berkait rapat dengan keperluannya dan ada penghormatan besar padanya. Sebagaimana sabdanya, hurmatu malil insan ka hurmati damih. Pengharaman harta umat manusia itu samalah seperti pengharaman darahnya. Jadi isunya tak boleh ambil lebih lah, kerana dia ambil dengan mudah-mudah orang. Sedangkan tanpa penat jerih, lelah dan peluh sebagainya. Isu yang kedua hikmahnya ialah pergantungan usaha kepada riba sahaja menghalang manusia daripada bekerja untuk mencari keuntungan dengan cara lain. Jadi dia bergantung pada riba. Dia dapat 10 juta, dapat 5 juta. Dia akan gunakan duit itu dengan beri pinjam. Gini dia akan dapat laba pula. Berapa peratus, 10%, 20%, 30%. Dia hidup cara macam itu. Jadi cara macam itu telah menutup ruang keusahawanan dia. Keusahawanan tu tak ada. Nak berusaha, nak berpijak kepada realiti sebenar tak ada lagi. Maka ini jalan pintas yang Islam tidak membenarkan sama sekali. Dan yang ketiga iaitu akan menyebabkan terputusnya semangat suka berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Otaknya nampak untung laba saja. Hak baik tak ada. Yang nampaknya untung. Berapa laba yang dia dapat, berapa keuntungan yang dia dapat, berapa yang dia perolehi, itulah semata-mata yang dikehendaki. Maka malang orang seperti ini. Dan seterusnya, orang yang meminjam wang seseorang adalah orang miskin. Jika riba itu halal di sisi syarak, berarti membolehkan bagi si kaya untuk memeras si miskin untuk mengambil wang tambahan daripadanya. Ini pun disebut oleh Al-Imam Fakhr Razi dalam tafsirnya. Jadi atas asas inilah riba tak dibolehkan. Dan satu hal yang penting tuan-tuan, alhamdulillah di negara kita, di Malaysia, kita telah ada banyak perbankan Islam. Bank Islam ada, bank muamalah pun ada, bank CIMB Islami pun ada, dan RHB Islami pun ada. Sehingga perbankan bank simpanan nasional Islami pun ada. Banyaklah alhamdulillah. Begitu juga kalau tak silap bank Islami pun ada. Jadi pada masa itu ruangan kita nak mencari alternatif adalah amat baik. Alhamdulillah, di mana isu seperti ini telah diberi lesen secara resmi betapa perbankan Islam boleh beroperasi dengan sebaik mungkin. Jadi dalam hal inilah sewajarnya kita kena tutup mata daripada perkara riba, kita buka mata untuk perbankan Islam dan sistem institusi Islam. Ini jauh lebih baik daripada kita hanyut dalam keadaan riba seperti ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut riba ni memang tegah benar. Dan Nabi sendiri menggunakan kalimah laknat. La'anallahu akilar riba wa muwakilahu wa syahidai wa katibah. Maksudnya Allah telah mengutuk si pemakan riba, orang yang memberikan riba, 2 orang saksi dan juga pencatatnya, keraninya. Maknanya yang terbabit dalam transaksi ini, maka semuanya adalah tidak dibolehkan. Cuma adalah ulama bahas dalam isu-isu darurat. Baik. Seperkara yang kedua ialah masalah berkenaan dengan zina. Zina juga tidak dibenarkan. Kalau kita tengok bila zina, apa yang untungnya zina? Jawabnya tak ada untung. Yang adanya rugi, yang adanya malapetaka. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok
anak-anak gadis yang cantik, yang elok rupa parahnya, yang hidupnya nampak ceria, bergiang, menjadi rebutan semua orang, tiba-tiba terjatuh dalam lembah zina. Akhirnya malu keluarga, terpaksa letak di tempat yang tertentu. Kemudian bila orang tahu, orang ni pun tak berapa minat orang ni, jadi jatuh. Asalnya kalau dia sabar sikit, dia akan dapat suami yang baik, dia akan dapat keluarga yang baik. Sebab kaedah menyatakan penzina adalah yang tidak berakhlak. Kalau orang berakhlak dia tak berzina, dia akan berkahwin. Ini penting. Jadi jangan kita biarkan perzinaan berlega dalam ruang lingkup rumah kita, keluarga kita, masyarakat kita. Bahkan bala demi bala. Hasil daripada zina datangnya anak yang dianggap sebagai luar nikah, datangnya ketidaktanggungjawaban untuk menjaga anak-anak dalam keadaan rasa malu, rasa tersisih, terhina dan sebagainya, macam-macam berlaku. Sebab itu zina ini awal-awal lagi ditolak dalam Islam. Dan masalah zina ni telah disebut oleh ulama seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan ramai lagi dah menyatakan jangan kamu berzina. Kalau kamu berzina, hatta rumah kamu, dinding rumah kamu akan dizinai. Itu nak gambarkan betapa parahnya isu zina ini. Bila zahirnya riba dan zina, tengok sebahagian masyarakat barat, dua-dua ini teramat nyata. Apa yang berlaku? Kita tengok kehidupan mereka dalam keadaan kering daripada barakah ilahi, rahmat ilahi. Tak ada. Masing-masing kita tengok indeks kadar jenayahnya makin bertambah, suasana ketidakkawalan makin bertambah. Sekarang single father, single mother begitu banyak. Anak-anak dalam keadaan hilang kasih sayang, anak-anak zina ini begitu banyak. Masyarakat masing-masing nafsi-nafsi. Mereka hidup secara individualistik. Mereka tidak ada lagi rukun rumah tangga. Tidak ada lagi kehidupan secara berkeluarga yang harmoni. Ada ibu bapa yang bertanggungjawab, ada kakak saudara dan sebagainya. Tak ada. Masing-masing nafsi-nafsi. Mereka terpaksa menguruskan kehidupan mereka dalam keadaan hilang kawalan kasih sayang yang tak wujud dalam masyarakat mereka. Ini bala, tuan-tuan. Bila bala ini, tuan-tuan tahulah, kadar jenayah banyak, kadar kes-kes yang tak baik lagi banyak, penyakit lagi banyak, suasana lagi banyak. Jadi dia belenggu dan terbeban dengan isu-isu macam ini. Macam mana mereka dapat meneruskan kehidupan dengan sebaik mungkin? Maka sudah pasti bukan keuntungan yang mereka dapat dan mereka raih, dan bukan mereka dapat keseronokan dalam hidup, tapi mereka dalam keadaan begitu sengsara dengan apa yang dilakukan oleh mereka sendiri. Sebab itulah dua perkara ini kita kena tutup. Isu zina ni bukan semata-mata tidak boleh berzina, tapi hampir zina pun tak boleh. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu hampiri zina kerana sesungguhnya ia adalah keji dan buruk akibatnya. Teringat saya apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Maghari rahimahullah, seorang ulama tafsir yang terkemuka. Imam Al-Maghari menyatakan di sebalik kes pembunuhan wanita, ghalibnya katanya akan ada isu zina. Ghalibnya, bukan semua, ghalibnya. Ini bacaan oleh masyarakat zaman dahulu, zaman orang jaga maruah. Sampai tahap tu nak gambarkan betapa hubung kait begitu intim, begitu akrab antara kedua-duanya. Apabila telah zahir riba, juga zina dalam sesebuah tempat, maka sebenarnya ia memberi ruang dan peluang untuk mereka menerima azab api neraka. Soalnya neraka itu soal akhirat, tapi dunia pun mereka huru-hara,
mereka tak tenang, mereka dalam keadaan berkecamuk. Sebab itu kita pastikan mulut kita ni makan daripada makanan yang halal 100%. Minum daripada minuman yang halal 100%. Selamat daripada mengambil barangan orang, daripada unsur risuah, daripada unsur riba, daripada unsur tipu dan sebagainya. Tapi kita memang daripada harta milik kita semata-mata. Sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih lagi dalam ruangan Makarimul Akhlak pada malam yang mulia ini. Dan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini ialah berkenaan dengan bala riba dan juga bala daripada zina. Mukaddimah riba, mukaddimah zina juga hendaklah dijauhkan. Tak boleh kita ada orang, kita tengok orang pakai kereta besar, orang ada milik yang besar, dan kita pun nak terikut, akhirnya kita terbabit dengan riba. Tidak boleh. Kata para ulama, buatlah kadar apa yang kita mampu. Buatlah kadar apa yang kita mampu. Sehingga ada seorang sahabat Nabi namanya Uqbah, bila nak mati dia nasihat, wasiat kepada anak cucunya. Dia kata, jangan kamu berhutang sekalipun kamu terpaksa pakai baju bulu. Jangan kamu berhutang sekalipun kamu terpaksa pakai baju bulu. Maknanya, sekalipun kamu miskin, sekalipun kamu naif, sekalipun kamu darwish, sekalipun kamu sebiasanya, tapi jangan membudayakan dengan budaya hutang. Akhirnya jadilah apa yang berlaku seperti ini. Ini nak mengelakkan perkara membawa kepada riba dan seumpamanya. Begitu juga dalam bab mukaddimah zina ini. Berdua-duaan, kata orang sekarang ni pula dengan chattingnya, dengan Facebooknya, Facebook, tweet dan sebagainya, dia bukan haram dan dia bukan halal 100%. Dia melihat kepada cara penggunaan. Kalau kita guna betul, maka halal lah. Kita gunakan Facebook untuk nak sebarkan agama Allah, syiar Allah, nak mencari rakan taulan yang baik dalam sama-sama berkhidmat untuk agama Allah, maka baiklah. Tapi guna Facebook mengambil kesempatan yang tak baik, maka jawapannya, natijahnya tak baik. Jadi perkara-perkara macam ini perlu kena awasi, terutama anak kita, keluarga kita dan sebagainya, seupaya mungkin, tuan-tuan. Ini kita kena peringat dari semasa ke semasa. Dan anak-anak, kalau kita peringat apa yang boleh, apa yang tak boleh, dari semasa ke semasa, sudah pasti dia akan fikir banyak kali. Tapi kalau ibu bapa biarkan semata-mata, maka anak-anak dia akan merasa ini peluang baginya, dan sudah pasti menatijahkan suasana yang kurang baik dalam kehidupan anak-anak kita dan keluarga kita. Sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam ruangan bicara Makarimul Akhlak, yang mana kita nak bentuk akhlak yang baik, nak cari, nak ikut dalam kehidupan kita. Dan dalam bicara ini, kita telah bincang dua perkara besar, namanya riba dan juga zina. Saya nak sebut satu kisah berkenaan dengan bala zina ni. Kisah sebagaimana yang disebut oleh Allah tadi, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya dia adalah buruk, dia adalah keji yang amat sangat, dan dia buruk natijahnya. Ceritanya ada seorang lelaki yang belajar, orang Arab lah ni, dia belajar di Eropah atau di Amerika dalam masa yang panjang. Tapi masalahnya bila dia berada di sana, dia terbabit dengan riba, dengan free sex dan sebagainya. Natijah daripada pembabitan tersebut menyebabkan dia merasa kebersalahan. Bila dia rasa bersalah dah, rusing dah, apa yang dilakukan ni memang tak betul, gini-gini, tak apalah, dia balik ke negeri dia. Mungkin dia bertaubat ke apa, wallahualam.
Kemudian bila dia balik ke negeri dia, dia duduk di negeri dia, dia cuba nak baiki dan ini, keluarga dia carilah seorang pasangan yang baik. Bila dapat pasangan yang baik, dia kahwin. Tapi Allah uji, selepas dia kahwin, begitu lama dia tak dapat anak. Menyebabkan dia cemas dan dia patah balik ke tempat dia belajar. Dia tengok hospital yang tercanggih dalam bab anak ni, nak dapatkan anak. Bila buat rawatan, maka didapati bahawa air maninya tidak ada sperm, tidak ada hayawan manawi yang hidup. Jadi kata pakar-pakar, minta maaf, kamu tidak akan dapat anak selama-lamanya. Tuan-tuan bayangkan semangat untuk berkahwin, untuk mendapatkan zuriat salihah yang menjadi penyejuk mata, tapi tiba-tiba tidak kedapatan. Alangkah kecewanya. Mungkin dia dimewahkan dengan rezeki yang banyak, dengan harta yang banyak, dengan macam-macam. Tapi dengan sebab macam itu, dia akan merasa sengsara dan dia akan merasa sesal sepanjang hayat hidup dia. Inilah balanya, tuan-tuan. Ini sebahagian dalam kitab-kitab yang lain ada sebut rezekinya tidak diberkati Allah, dan setengahnya dipayahkan untuk mendapat rezeki. Begitu juga kehidupannya sukar, dalam keadaan rasa sempit, dalam rasa kebersalahan. Begitu juga payah nak beramal ibadat, sentiasa merasakan ketidakbaikan dan sebagainya. Sebab itulah kita katakan penawar bagi kedua-duanya adalah bertaubat. Tak kala seorang itu bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Pengampun. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalau kamu bertaubat, kamu berhak mengambil kepala modal kamu, maksudnya dalam isu riba, maka kamu tak akan menzalimi dan dizalimi. Mana bertaubat. Begitu juga dalam bab zina. Tak kala kita bertaubat dengan taubatan nasuha, membina sebuah kehidupan yang baru, bertekad dan berazam dengan sungguh-sungguh, insya-Allah kita akan menjadi orang yang saleh dan salihah. Natijahnya Allah akan bagi kepada kita kebaikan bukan sekadar dunia, tapi juga merentasi sampai ke akhirat. Akhir kalam, saya nak sebut satu kisah. Seorang wanita datang bertemu Nabi SAW. Seraya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku berzina. Nabi berpaling dan dia datang lagi ke arah lain sampai beberapa kali, sehingga Nabi tanya dia mau faham tak makna zina. Dia kata dia faham. Lalu Nabi jatuhkan hukuman dengan cara rejam. Bila nak jatuhkan hukuman ini, Nabi tengok dia mengandung. Nabi kata biarkan kandungan selesai. Sudah kandungan, Nabi kata susukan anak. Sudah susukan anak, Nabi SAW suruh anak itu diberi makan makanan yang keras seperti roti, dan anak itu mampu makan. Maka barulah dilaksanakan hukuman. Apa hukuman yang dilakukan? Iaitu direjam. Para sahabat ni ada yang bawa batu besar apa ni nak marah. Nabi marah. Nabi kata jangan. Perempuan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad tabat taubatan lau kusimat taubatuha ala sab'ina min ahli Madinah lama wasi'athum. Perempuan ini telah bertaubat dengan taubat nasuha sungguh-sungguh. Kalau nak banding dengan taubat 70 orang penduduk Madinah, maka sudah tentu berat taubat perempuan ini. Maknanya kerana hatinya benar-benar jujur, maka bila dia bertaubat dengan taubat yang sebenarnya, dia mendapat kedudukan yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita jangan rasa bila orang tu buat maksiat dia jahat selama-lamanya. Tidak. Tapi tak kala dia bertaubat kepada Allah, dia jauh lebih baik daripada kita. Sebab itulah kata Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, rubba maksiatin awrasat zullan wa inkisara khairum min ta'atin awrasat izzan wa istikbara. Boleh jadi maksiat yang menyebabkan rasa hina, rendah diri dan merasa kesesalan, merasa pecah hati, jauh lebih baik daripada ketaatan yang mewarisi rasa bangga diri dan rasa takabur.
Waliyazabillahi min zalik. Moga-moga Allah selamatkan kita daripada perkara tersebut dan Allah beri kepada kita taubat dengan taubatan nasuha. Akhir kalam, marilah sama-sama kita merafakkan tangan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kefahaman dengan sebaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.